Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dia, kita masih diberi peluang untuk bercita-cita besar, iaitu apa cita-cita kita adalah kita kembali ke bulan Ramadan tahun ini, insya-Allah. Sebab itulah setiap hari kita berdoa, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Dan saya mendoakan untuk saya dan semua pendengar, penyumbang Iltizam Relief Society dan semua yang menyokong kita, semoga kita semua diberikan peluang ini untuk kembali ke bulan Ramadan ini. Kerana sudah tentu Ramadan adalah satu-satunya bulan yang mana kita semua nak masuk dalamnya. Kerana apa? Kerana banyaknya nikmat yang Allah sediakan, peluang untuk kita untuk reset balik diri kita di dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi tadi alhamdulillah kita dah dengar daurah. Mudah-mudahan tuan-puan yang mendengar sebarkanlah kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin belum tahu adanya siri-siri daurah ini. Kerana dalam Islam seperti disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Hafizin tadi, dan daripada daurah yang pertama lagi, Islam satu-satunya agama di mana segala amalan kita bermula, sebelum kita beramal dengan sesuatu amalan, kita kena belajar dulu. Walaupun dah 40 tahun, 50 tahun kita berpuasa, kita kena ulang kaji puasa itu, kerana ada banyak perkara yang kita lupa 11 bulan yang lalu. Okey, saya pagi ini diamanahkan untuk menyampaikan berkenaan dengan projek sedekah Ramadan kita di Kashmir. Jadi sebelum itu kita akan melihat sedikit sejarah mengenai Kashmir. Semoga dengan mengetahui sejarah itu, maka kita tahulah kenapa kita perlu membantu Kashmir dan kenapa Iltizam Relief Society kita mengambil keputusan untuk membantu di Kashmir. Yang pertama sekali, apabila disebut Kashmir, ia terbahagi kepada 3 wilayah yang dikuasai oleh 3 buah negara. Yang pertama sekali dikuasai oleh Pakistan, yang mana ada 2 wilayah di Kashmir Pakistan, iaitu dipanggil Gilgit-Baltistan dan satu lagi dipanggil Azad Jammu Kashmir. Yang kedua adalah wilayah, sebahagian kecil wilayah yang dikuasai oleh negara China. Ini ramai tak tahu, iaitu Aksai Chin, yang mana China rampas dalam peperangan dengan negara India. Dan satu lagi dipanggil Trans-Karakoram Tract, yang mana satu kawasan wilayah yang kecil ini diserahkan oleh pihak Pakistan kepada China. Dan kawasan yang ketiga dipanggil Jammu Kashmir dan Ladakh. Jammu Kashmir, Ladakh ini dikuasai oleh kerajaan India. Asal usulnya adalah di mana bila British memberikan kemerdekaan kepada negara India dan Pakistan, maka wilayah yang majoriti orang Islam diberi pilihan, iaitu mereka boleh menyertai negara Pakistan atau mereka boleh merdeka. Tetapi Maharaja Kashmir ketika itu adalah seorang non-Muslim. Dia memilih untuk menyertai negara India dengan syarat diberikan autonomi. Walaupun Kashmir ketika itu majoriti orang Islam, tapi mereka sebelum ataupun di zaman British lagi, mereka boleh menerima seorang maharaja yang bukan Islam. Tapi maharaja itu mengambil tindakan untuk menyertai negara India dan majoriti rakyat tidak bersetuju. Maka negara Pakistan pun tidak bersetuju. Maka berlakulah perperangan antara India dan Pakistan 3 kali, yang mana 2 kali melibatkan Kashmir. Dan bila berlaku peperangan, ketika itulah wilayah Baltistan, Gilgitstan dan Azad Jammu Kashmir jatuh kepada Pakistan, dan wilayah-wilayah lain telah jatuh kepada India. Itu serba sedikit
sejarah. Jadi bermula tahun 1980 sehingga 1989 berlaku dipanggil uprising against Indian occupation oleh orang Kashmir. Mereka tidak iktiraf. Pada tahun 1989 kemuncak kepada pergolakan berlaku di Kashmir sehingga ramai umat Islam di sana terbunuh dan ramai yang hilang begitu sahaja, menyebabkan ramai wanita menjadi ibu tunggal dan ramai anak-anak menjadi anak yatim. Kerana dalam pergolakan ini ramai orang-orang Kashmir yang sama ada hilang begitu sahaja ataupun terbunuh dalam pergolakan tersebut. Menurut rakan tempatan kita sebelum itu, Iltizam Relief Society, kita menjalankan projek-projek kemanusiaan di wilayah Jammu Kashmir yang berada di bawah penguasaan negara India. Kerana kita tahu ada NGO daripada negara kita yang berkhidmat menjalankan projek-projek kemanusiaan di Kashmir, tetapi lebih kepada Kashmir di bawah Pakistan. Sebab yang itu mudah untuk masuk dan mudah untuk dibantu. Tapi wilayah Jammu Kashmir yang berada di bawah penguasaan negara India ini sangat sukar untuk masuk. Kami pun setakat ini tidak tahu ada NGO Malaysia yang aktif di sana. Dan Alhamdulillah tahun lepas bulan Julai, bermula 2 hari bulan Julai 2021, bermula bantuan ataupun projek kemanusiaan yang pertama kita di Jammu Kashmir yang di bawah penguasaan India, dengan yang mana kita memberi bantuan makanan untuk 50 orang termiskin ibu tunggal di Srinagar, Kashmir. Itu permulaan kita. Jadi kita punya bantuan kemanusiaan di Kashmir adalah tertumpu di Jammu Kashmir di bawah penguasaan negara India, kerana di situlah pergolakan masih berlaku hingga kini. Umat Islam di sana walaupun majoriti, tetapi kita lihatlah kadar celik ataupun panggil apa yang bukan betul huruf lah, hanya 38% sahaja. Umat Islam di Kashmir, Jammu Kashmir, hanya 38% sahaja mempunyai pendidikan. Yang lain betul huruf. Boleh kita bayangkan di zaman kita tahun 2022 masih umat Islam di sana ketinggalan jauh. Kenapa jadi begini? Saya rasa saya serahkan kepada tuan-tuan, perempuan sendiri memikirkannya. Kalau dalam pendidikan mereka ketinggalan jauh, apatah lagi dalam ekonomi dan bidang-bidang yang lain. Sebab itulah Iltizam Relief Society kita menumpukan projek kemanusiaan kita di Jammu Kashmir, di bahagian yang dikuasai oleh India, walaupun kami mendapat permintaan daripada Azad Jammu Kashmir. Azad Jammu Kashmir maksudnya Jammu Kashmir yang merdeka ataupun bebas. Kerana ia duduk di bawah negara Pakistan, mereka mempunyai autonomi di bawah Pakistan, dan negara Pakistan banyak membantu kawasan tersebut. Jadi kami bukan tidak mahu membantu di sana, tetapi kami tangguh dulu. Kami nak fokus kepada Jammu Kashmir yang di bawah penguasaan India. Jadi kita bermula bulan Julai tahun lalu dengan food aid, dengan bantuan makanan. Kemudian kita buat ibadah korban. Kemudian bulan September kita telah membantu membina sebuah bilik air dengan lebih kurang 6 bilik air untuk rumah anak yatim Darul Muhsinat, iaitu rumah anak yatim kanak-kanak perempuan di Srinagar, Kashmir. Kita ada lebih kurang 56 orang anak-anak yatim, lelaki dan perempuan, Darul Muhsinat dan Darul Ihsan. Kita telah membantu setakat ini. Kita telah membina bilik air yang baru yang selesa untuk Darul Muhsinat, yang mana di situ adalah anak-anak yatim perempuan. Kemudian bermula September hingga ke sekarang ini, kita juga membantu sebuah lagi tahfiz, iaitu di Poonch, Kashmir, di mana di tahfiz itu terdapat lebih 300 anak-anak yang majoritinya adalah anak-anak yatim, anak-anak miskin, yang mana mereka di samping menghafal Quran, belajar pendidikan Islam, mereka juga diberikan pendidikan akademik.
Kerana di Kashmir seperti saya sebut tadi, 38% sahaja yang literate, yang berpendidikan, mendapat pendidikan walaupun pendidikan yang minima, 38% sahaja. Oleh kerana itu, sahabat-sahabat kita di sana, mereka berusaha secara sendiri. Mereka buka tahfiz, mereka sediakan pengajian dalam bentuk pengajian pendidikan Islam, hafazan Quran dan juga akademik. Kerana kalau tanpa sekolah-sekolah seperti ini, mereka akan terus ketinggalan dalam pendidikan. Jadi kita pun membantu tahfiz ini dengan membina tingkat 3. Bangunan tahfiz ini sekarang tingkat 2. Kita sedang bekerjasama, berkolaborasi dengan rakan tempatan di sana. Kita membina tingkat yang ketiga kerana jumlah anak-anak yatim ini semakin bertambah. Jadi untuk Ramadan, apa kita nak buat adalah ada 2 perkara kita nak buat. Satu, kita nak membantu orang-orang miskin, khususnya ibu-ibu tunggal yang mana suami mereka ada yang terkorban dalam pergolakan di Kashmir ini, dan ada di antara mereka yang hilang begitu sahaja. Dan menurut rakan tempatan kita, jumlah daripada survey yang mereka buat di kawasan Srinagar saja, jumlah ibu tunggal yang mereka dapat daftarkan adalah 60,000 orang jumlah dia. Dan jumlah anak-anak yatim yang mereka dapat daftarkan 250,000 orang. Jadi kita di Iltizam Relief Society, dengan harapan rakyat Malaysia akan menyokong kita cuba nak membantu sekurang-kurangnya 356 orang anak-anak yatim di Kashmir. Iaitu di bulan Ramadan ini, selain kita membantu rumah-rumah anak yatim tersebut, seperti kita bina bilik air, seperti kita kita besarkan bangunan tahfiz yang sedia ada, Ramadan ini kita berhasrat untuk menaja iftar Ramadan untuk anak-anak yatim ini serendah RM10. Jika tuan-tuan menerima RM10, insya-Allah boleh membantu satu anak yatim untuk berbuka puasa di bulan Ramadan ini. Jadi kita ada 356 orang anak yatim di Srinagar dan di Poonch. Dan yang kedua adalah kita nak bagi bantuan makanan di bulan Ramadan ini, yang mana fokus utama kita adalah kepada orang-orang miskin, ibu-ibu tunggal, yang mana seperti saya sebut tadi, ada 60,000 orang ibu tunggal sahaja di wilayah Kashmir. Jadi itulah sedikit sebanyak usaha yang kita nak buat daripada Iltizam Relief Society. Kita harap rakyat Malaysia akan sangat menyokong bila negara kita dilanda banjir baru-baru ini, Disember, Januari. Kita ada maklumkan kepada sahabat kita, rakan tempatan kita di Kashmir, kita maklum bahawa kami sendiri sekarang ni tertimpa musibah. Anak-anak yatim yang belajar di tahfiz Quran di Poonch dan juga di Srinagar, mereka telah organize satu doa selamat khas untuk rakyat Malaysia. Percaya tidak percaya, mereka telah berdoa untuk negara kita supaya kita kembali kita dapat mengatasi musibah yang menimpa negara kita ini. Jadi Ramadan ini kalau kita hulurkan sedikit sumbangan kepada mereka, kita yakin doa anak-anak yatim ini yang juga adalah hafizul Quran, insya-Allah kita sama-sama mendapat keberkatan bulan Ramadan ini. Jadi saya dengan ini menyeru kepada semua yang mendengar, sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat kita menerima daripada sekarang, kerana satu Ramadan lagi, insya-Allah daripada satu Ramadan kami nak mula sampaikan sumbangan di Kashmir. Menyumbang sekarang dan sebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin tidak kesempatan untuk mendengar FB Live ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan tuan-tuan boleh juga menyumbang satu lagi wang tak patuh syariah untuk membantu tahfiz yang kita bina di Kashmir. Dan kita juga nak membantu satu lagi rumah anak yatim, kita nak buat secara lebih besar sikit di Srinagar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
wabarakatuh.